demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia. Kepentingan penghayatan rukun negara dalam kehidupan masyarakat majmuk di Malaysia. Rukun negara bertujuan untuk membantu kepribadian rakyat negara ini sebagai bangsa Malaysia yang bersatu padu. Oleh itu, rakyat Malaysia mesti menghayati prinsip-prinsip rukun negara demi masa depan negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk dan pelbagai kaum agama dan budaya. Identiti negara terserah melalui pelbagai kemajuan dalam segenap aspek. Hakikatnya, penghayatan terhadap prinsip-prinsip rukun negara mampu meletakkan Malaysia sebagai salah sebuah negara disegani di persada dunia. 5 prinsip rukun negara yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesusilaan seharusnya dijunjung oleh rakyat Malaysia pada setiap masa. Terdapat pelbagai kepentingan rukun negara terhadap rakyat dan negara. Rukun negara ialah sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang semestinya perlu menjadi pegangan seluruh rakyat negara ini. Ia digagaskan antaranya apabila kerajaan mula sedar bahawa perpaduan rakyat merupakan asas kepada cita-cita ke arah pembentukan bangsa dan negara. Ia terdiri daripada set prinsip atau prinsip yang digunakan oleh masyarakat untuk menjalani kehidupan, dan ia merangkumi semua aspek kehidupan negara. Nilai-nilai sosial dan kenegaraan juga termasuk dalamnya. Dengan kata lain, rukun negara bertujuan untuk mewujudkan perpaduan kaum untuk kemakmuran dan keharmonian Malaysia. Rukun negara adalah dasar falsafah negara Malaysia yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 sebagai dasar teras terhadap ketegangan etnik dan peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Hal ini yang mendorong Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin menubuhkan jawatan kuasa rukun negara pada tahun 1970. Setelah peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan Malaysia merasakan keperluan mendalam untuk memupuk semangat perpaduan dan keharmonian di dalam kalangan rakyat berbagai kaum di negara ini. Tujuan utamanya adalah untuk membina perpaduan nasional, mewujudkan kestabilan sosial dan memperkukuh keharmonian antara pelbagai kaum di Malaysia. Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin telah dilantik sebagai pengarah operasi di bawah Akta Perintah Darurat selama 22 bulan sehingga perintah darurat telah dibubarkan. Perdana Menteri kedua yaitu Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Husin yang mengetuai Majlis Gerakan Negara Mageran ketika itu telah menubuhkan 3 badan yaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara, dan Majlis Perundingan Negara MPN untuk membentuk rukun negara. Rukun negara telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat yaitu Seri Paduka Baginda Tunku Ismail Nasruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970 yang juga merupakan adik kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Rukun negara diwujudkan untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat seperti nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan, kedaulatan undang-undang, serta membentuk masyarakat yang mengamalkan kesopanan dan kesusilaan. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan tentang definisi prinsip rukun negara. Rukun negara dia menjadi panduan asas untuk kehidupan rakyat Malaysia untuk memastikan perpaduan dan keharmonian. Yang pertama kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ini dia menjadikan agama sebagai asas moral. Dia membentuk individu jujur dan bertanggung jawab serta memupuk kasih sayang dan hormat dalam masyarakat lah. So yang kedua kita ada kesetiaan kepada raja dan negara. Ini dia macam menghormati institusi raja sebagai simbol perpaduan dan mengutamakan kepentingan negara untuk kestabilan politik dan keselamatan. Yang ketiga pula kita ada keluhuran perlembagaan. Ini dia macam mematuhi perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi yang melindungi keadilan dan juga hak asasi semua rakyat tanpa ada diskriminasi. Yang keempat kita ada kedaulatan undang-undang, yang mana semua individu tertakluk kepada undang-undang dan menjamin kesamarataan, keadilan dan keamanan dalam masyarakat.
Yang terakhir pula kita ada kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah seperti mengamalkan nilai-nilai hormat, berbudi bahasa, dan toleransi untuk mewujudkan hubungan harmoni dalam masyarakat yang majmuk. Oke, secara kesimpulan, prinsip-prinsip rukun negara dia penting untuk membina negara bersatu dan maju. Kita perlu memahami dan menghayati demi perpaduan nasional. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah kepentingan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Pertama adalah membentuk sasiah diri positif. Nilai-nilai agama mengajar kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggungjawab. Ini mendorong interaksi positif antara individu, mengurangkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah meningkatkan keharmonian masyarakat. Kepercayaan kepada Tuhan menggalakkan perpaduan dan saling menghormati antara individu berbilang agama. Ketiga adalah mendorong aktiviti kebajikan dan kemanusiaan. Kepercayaan kepada Tuhan mendorong individu untuk membantu sesama manusia mencipta masyarakat yang penyayang. Yang keempat adalah menguatkan ketahanan mental dan emosi. Doa dan ibadah memberi ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi cabaran hidup. Contohnya, kepercayaan kepada Tuhan membantu individu mengatasi kebimbangan semasa pandemi COVID-19. Yang kelima adalah penyelesaian konflik secara damai. Kepercayaan kepada Tuhan mengajarkan nilai-nilai seperti empati dan keadilan yang memudahkan penyelesaian konflik. Yang terakhir adalah kepercayaan kepada Tuhan memperkukuh semangat perpaduan, iaitu masyarakat yang berpegang kepada nilai moral yang tinggi, lebih stabil dan aman, seperti menghindari perselisihan dan membina hubungan yang positif. Prinsip kedua dalam rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Satu, asas penting untuk kestabilan, perpaduan, dan pembangunan. Menekankan kepentingan menghormati institusi diraja. Mendahulukan kepentingan negara dalam kehidupan seharian. Kedua, peranan institusi diraja. Simbol perpaduan dan kestabilan negara penting dalam situasi genting seperti krisis politik. Memastikan undang-undang negara dipelihara. 3. Semangat patriotisme. Rakyat perlu mematuhi undang-undang negara dan menghormati simbol-simbol negara seperti bendera jalur gemilang dan lagu kebangsaan negaraku. Terakhir, 4. Perpaduan dalam masyarakat majmuk. Prinsip ini memupuk sikap hormat menghormati antara kaum, menggalakkan pelibatan dalam program patriotik. Contohnya, sambutan Hari Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan prinsip rukun negara yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Untuk isi yang pertama, perlembagaan sebagai asas untuk mewujudkan sebuah negara. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi negara dan panduan utama dalam pentadbiran sesebuah negara. Setiap warga negara, terutamanya pelajar ataupun golongan muda, perlu memahami dan menghayatinya untuk memastikan kehidupan sentiasa aman, harmoni dan sejahtera. Untuk isi yang kedua, kepentingan memahami perlembagaan. Kenapa kita sebagai warga negara Malaysia perlu memahami apakah kepentingan perlembagaan ini diwujudkan? Perlembagaan ini adalah pengetahuan untuk mendedahkan seseorang kepada kemahiran insaniah yang penting dalam kehidupan bernegara. Penguasaan ilmu ini membantu membentuk pemimpin yang berintegriti, bertanggungjawab dan beretika. Dengan memahami perlembagaan akan melahirkan pemimpin yang sangat beretika dan mematuhi undang-undang yang diwujudkan dalam sebuah negara. Seterusnya adalah pendidikan berteraskan keluhuran perlembagaan, meningkatkan integriti, disiplin dan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Ini penting untuk memastikan pelajar itu memenuhi segala aspek untuk menjadi seorang pemimpin. Pemahaman yang mendalam tentang perlembagaan membantu seseorang untuk memahami apa yang betul dan salah dalam tindakan mereka. Hal ini penting untuk memastikan kita mengetahui apakah yang kita lakukan atau tindakan kita yang kita lakukan itu salahkah atau betul dalam di sisi undang-undang negara.
Seterusnya, yang ketiga adalah perlembagaan sebagai penyatu masyarakat di Malaysia. Perlembagaan menjadi asas untuk memupuk persefahaman dan perpaduan nasional dalam masyarakat majmuk yang wujud di Malaysia. Sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang harmoni, perlembagaan membantu mengatur hubungan antara masyarakat majmuk di Malaysia. Kita sedia maklum dan sedia tahu yang negara kita mempunyai kepelbagaian kaum dan etnik. Jadi perlembagaan ini adalah diwujudkan untuk menyatu padukan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia dan mengelakkan dasar-dasar diskriminasi lah. Jadi sebagai kesimpulannya, memahami perlembagaan adalah kunci kepada kestabilan negara dan perpaduan rakyat. Setiap negara perlu menghayatinya untuk memastikan masa depan negara yang sejahtera. Selain itu, keluaran perlembagaan adalah dasar yang penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni, bertanggungjawab dan berintegriti. Pendidikan yang berteraskan pemahaman terhadap perlembagaan akan melahirkan pemimpin yang dapat menjaga kestabilan dan perpaduan negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai prinsip kedaulatan undang-undang, di mana kenapa perlu kedaulatan undang-undang ini adalah yang pertama, menjadikan kita punya pentadbiran adalah teratur, yang mana kita dapat melindungi hak asasi manusia dan juga hak kebebasan terikat dengan undang-undang dan perlembagaan. Seterusnya yang kedua adalah menjamin keadilan, di mana undang-undang ini adil. Undang-undang ini diwujudkan adil dan tanpa ada diskriminasi, dan juga kita dapat mengekalkan kepercayaan rakyat dan juga kestabilan sosial. Seterusnya yang ketiga adalah penyalahan gunaan kuasa, di mana pemerintah ini tertaluk kepada undang-undang dan juga mencegah kezaliman, rasuah dan salah guna kuasa. Di mana undang-undang ini mestilah adil, stabil dan juga reaktif. Selain itu juga, sistem kehakiman ini mestilah bersifat netral justi bagi menjaga dan keseimbangan sistem bagi memastikan sistem kehakiman ini di dalam semakan yang adil. Terusnya, kepentingan prinsip rukun negara yang kelima, yaitu kesopanan dan kesusilaan. Pertama, menjaga keharmonian antara kaum dan agama. Kesopanan penting untuk menjaga hubungan harmoni antara pelbagai kaum dan agama. Dalam negara yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama ini, prinsip ini membantu menghormati perbezaan budaya dan kepercayaan serta mengelakkan diskriminasi dan ketegangan sosial. Yang kedua, menjamin kehidupan sosial yang sejahtera dan damai. Penghayatan kesopanan dan kesusilaan memupuk toleransi di kalangan masyarakat yang berbilang agama dan etnik. Toleransi ini bermaksud menerima perbezaan tanpa prejudis, serta membantu mengurangkan konflik dan menjalin hubungan yang lebih harmoni antara masyarakat. Dan yang ketiga, memupuk toleransi dalam masyarakat, yaitu mencipta suasana kehidupan sosial yang damai dengan menjaga perilaku dan tutur kata. Masyarakat dapat mengelakkan tindakan yang merosakkan hubungan antara kaum dan agama, dan sekaligus memastikan persekitaran yang aman. Dan yang keempat, mewujudkan rasa keadilan dan kesamarataan, yaitu membantu memastikan setiap individu diperlakukan secara adil tanpa mengira bangsa dan agama, dan ini memastikan tiada penindasan dan menggalakkan rasa kesamarataan dalam masyarakat. Dan yang kelima, yang terakhir, meningkatkan kualiti hidup dalam masyarakat, yaitu mengamalkan sikap kesopanan dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat dengan menekankan disiplin dan tanggungjawab. Masyarakat yang beradab akan lebih bekerjasama serta membina negara yang lebih sejahtera. Seterusnya, kesimpulan, rukun negara adalah asas yang penting dalam membentuk perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya.
Kepentingan rukun negara dapat dirumuskan dalam beberapa aspek utama, yaitu pembentukan identiti nasional, perpaduan sosial, pembangunan ekonomi, kemakmuran, keamanan, kestabilan negara, pendidikan, dan penyebaran nilai-nilai positif. Rukun negara menjadi satu prinsip utama dalam mewujudkan identiti nasional yang bersatu padu, di mana rakyat Malaysia yang berbeza latar belakang dapat berfungsi nilai-nilai yang sama dan mengutamakan kepentingan negara. Rukun negara adalah satu panduan yang penting untuk memastikan negara Malaysia terus maju dengan penuh keharmonian dan perpaduan. Prinsip-prinsip rukun negara memberi penekanan kepada keharmonian sosial dan kestabilan politik yang amat penting bagi menjamin keselamatan dan ketentraman awam. Rukun negara juga berfungsi sebagai alat pendidikan dalam membentuk sikap dan nilai positif dalam kalangan rakyat, terutama generasi muda. Rukun negara harus dilihat sebagai internal cohesion atau kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di dalam kalangan rakyat Malaysia.